kapal-kapal NGPV TLDM kelas Kedah bakal dilengkapi peluru berpandu. Kita sudah hendak sampai ke penghujung tahun 2021 dan kapal-kapal peronda kelas Kedah masih lagi tidak bergigi dan sekadar dilengkapi dengan meriam 76mm dan 30mm. Memetik daripada portal pertahanan nombor 1 Defense Security Asia, apa sebenarnya perancangan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terhadap usaha menaik taraf 6 buah kapal peronda generasi baru kelas Kedah yang mula memasuki perkhidmatan pada tahun-tahun 2006-2009 kepada platform yang memiliki keupayaan peluru berpandu? Keenam buah kapal kelas Kedah itu dibina mengikut konsep Fitted for but not with FFB-NW dengan beberapa tahun selepas itu dinaik taraf, tetapi kini sudah dekat 15 tahun semenjak kapal pertama kelas Kedah dilancarkan. Tiada tanda-tanda keenam buah kapal itu akan dilengkapi dengan persenjataan lain selain daripada meriam. Direka bentuk berdasarkan rekaan kapal Corvette Mako 100 oleh syarikat Blohm & Voss. Terdapat harapan ketika ia mula dilancarkan bahawa kapal-kapal seberat lebih 1,800 tan itu akan dilengkapi dengan peluru berpandu selepas beberapa tahun berkhidmat bagi membolehkan ianya bergigi ketika melaksanakan rondaan terutamanya di Laut Cina Selatan yang kini semakin panas. Walau bagaimanapun, kita kini sudah hendak sampai ke penghujung tahun 2021 dan kapal-kapal peronda kelas Kedah masih tidak bergigi dan sekadar dilengkapi dengan meriam 76mm dan 30mm. Bagaimanapun, di dalam satu temu ramah dengan majalah pertahanan tempatan berbahasa Inggeris tidak lama dahulu, Panglima TLDM Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani berkata perkhidmatan itu sedang mengkaji pelbagai option berkenaan kapal peronda kelas Kedah itu. Pada ketika ini, TLDM telah melihat pelbagai option untuk menaik taraf kemampuan kapal peronda generasi baru itu untuk menjadi platform peluru berpandu. Walau bagaimanapun, kajian mendalam perlu dilaksanakan untuk menentukan sama ada kemampuan peluru berpandu itu akan selari dengan objektif kapal kelas ini, kata beliau sebagaimana yang dipetik di dalam temu ramah dengan majalah pertahanan itu. Nampaknya kita terpaksa menunggu lebih banyak kajian dilakukan sebelum melihat kapal peronda kelas Kedah itu dinaik taraf sebagai platform peluru berpandu. Namun, ia adalah satu permulaan yang baik kerana terdapat usaha di pihak TLDM untuk melihat sama ada kapal-kapal peronda itu perlu dilengkapi dengan peluru berpandu. Apa yang perlu adalah Kementerian Kewangan untuk meluluskan peruntukan tambahan. Panglima TLDM itu juga berkata di dalam keadaan ketika ini, sekiranya TLDM memutuskan untuk melengkapkan kapal-kapal peronda kelas Kedah itu dengan peluru berpandu, ia akan memberikan tekanan tambahan terhadap belanjawan TLDM. Sementara itu, Muhammad Reza juga berkata menaik taraf kapal-kapal kelas LQ TLDM dengan peluru berpandu yang baru juga bergantung dengan masa depan projek pembinaan kapal-kapal Literal Combat Ship LCS yang kini mengalami kelewatan yang amat serius. Melengkapkan kapal-kapal frigate kelas LQ itu dengan peluru berpandu yang baru merupakan di antara option yang sedang dikaji untuk mengekalkan kedudukan platform peluru berpandunya. Adakah kapal-kapal kelas Kedah ini akan dilengkapi dengan peluru berpandu atau Naval Strike Missile NSM yang dibangunkan oleh firma Kongsberg daripada Norway yang sama sebagaimana digunakan oleh kapal-kapal LCS TLDM? Ia sekurang-kurangnya akan mengurangkan kos penyelenggaraan dan alat ganti kerana faktor commonality. Di Asia Tenggara ini hanya TLDM menggunakan peluru berpandu NSM. Dengan kebanyakan negara di rantau ini menggunakan peluru berpandu Harpoon ataupun Exocet serta beberapa peluru berpandu anti kapal lain yang dibangunkan oleh firma Korea Selatan, China dan juga Rusia. Peluru berpandu anti kapal NSM yang dibangunkan oleh firma Kongsberg itu juga berkemampuan membedil sasaran-sasaran di darat dengan jarak maksimum di antara kira-kira 185 km. Apa yang menarik adalah peluru berpandu NSM itu juga digunakan oleh kapal-kapal Literal Combat Ship LCS Tentera Laut Amerika Syarikat, sekaligus menunjukkan bahawa tentera laut negara kuasa besar itu turut mempercayai keupayaan peluru berpandu keluaran syarikat daripada Norway itu. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.